Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Hafid Dolson, dan ini Pastikan Sahih edisi 14 Oktober 2021. Saya akan menemani anda dalam tempoh 30 minit ini untuk kami kongsikan kepada anda perkembangan dalam dan juga luar negara. Baik, seperti biasa kita mulakan dulu perkembangan terkini jangkitan harian kes COVID-19 setakat 24 jam 14 Oktober jam 12.30 hari ini melaporkan sedikit peningkatan kepada 8,084 kes dan perinciannya akan dibuat naik dalam covidnow.moh.gov.my. Baik, seterusnya kita ingin melihat kepada kadar peratusan pemberian vaksinasi, dan kalau kita melihat kepada pemberian secara kumulatif jumlah dos yang diberikan, dan juga setakat semalam sahaja 207,520 dos diberikan merangkumi dos pertama dan juga dos lengkap, dan seterusnya secara kumulatif diberikan kini melebihi 46 juta dos telah diberikan kepada populasi rakyat di Malaysia. Dan peratusan vaksinasi yang menjadi indikator penting untuk kita adalah populasi dewasa Malaysia. Setakat semalam sekurang-kurangnya satu dos kini sudah pun mencapai 95% dan sudah pun melengkapi vaksinasi ataupun sudah menerima 2 dos iaitu sebanyak 90.9% ataupun sudah melebihi 21 juta individu. Baik, walaupun vaksinasi sudah mencapai tahap imuniti kelompok ataupun herd immunity, anda masih lagi boleh dijangkiti COVID-19. Justru, sekiranya anda dijangkiti COVID-19, apa yang anda perlu lakukan? Dan kami kongsikan kepada anda infografi ini bagi memastikan anda sentiasa berwaspada dengan kadar jangkitan yang berlaku pada anda. Sekiranya anda positif bergejala, anda perlu mengasingkan diri di rumah dan terus laporkan keputusan positif anda melalui aplikasi MySejahtera sahaja. Dan anda perlu laporkan kesihatan ke diri selama 14 hari menggunakan Home Assessment Tools ataupun HAT, dan kesemuanya terkandung dalam aplikasi MySejahtera. Dan ini adalah tingkatan penilaian kendiri COVID-19 iaitu TRIS. Ini adalah satu terma baru ataupun akronim baru yang dikongsikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia apabila kerentas negeri kini dibenarkan, iaitu Test, Report, Isolate, Inform and 6, iaitu TRIS di samping mengamalkan lagi 3W dan juga mengelakkan 3S yang kita sering sebutkan sebelum ini. Baik, dan masih lagi berkaitan dengan COVID-19, iaitu dengan wujudnya pelbagai varian-varian tertentu, dan kini kita berdepan dengan varian Delta yang dikatakan lebih mudah berjangkit. Namun vaksin yang dihasilkan ketika ini yang diterima oleh rakyat Malaysia adalah berkesan untuk melindungi daripada penyakit yang teruk. Anda boleh mendapatkan vaksin dan masih lagi belum terlambat untuk mendaftarkan sekiranya anda masih belum mendaftarkan diri atau belum lagi mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Baik, selain daripada kita berkongsi kepada anda berkenaan dengan imunisasi COVID-19 kepada populasi dewasa ataupun populasi seluruh Malaysia sendiri, kita perlu melihat juga kepada pemberian vaksin COVID-19 kepada remaja atau kita panggil sebagai PICK remaja di bawah program CITFA Adolescent ini. Dan ini adalah kenyataan yang dikeluarkan oleh pasukan petugas khas imunisasi COVID-19 remaja CITFA, iaitu pembukaan PPV PICK remaja secara walk-in ataupun jumpa terus dan pemberian dos 2 bagi murid sekolah berasrama. Dan dapat kita lihat di sini bahawa pemberian vaksin kepada golongan remaja kini dipergiatkan dengan sasaran 3.2 juta rakyat yang Malaysia yang berusia antara 12 hingga 17 tahun dan dijangkakan selesai kesemuanya menjelang Disember hujung tahun ini. Dan seterusnya, kami kongsikan kepada anda kenyataan dikeluarkan oleh Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara berkenaan dengan kawasan-kawasan yang dikenakan ataupun ditamatkan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan setakat semalam 13 Oktober 2021. Dan kalau kita dapat lihat di sini bahawa lokaliti PKPD iaitu di Ladang Berda Selatan 5 dan 7 Berda Pahang telah pun dikenakan PKPD pada 6 Oktober lalu dan dijadualkan tamat pada hari ini 14 Oktober 2021 lebih awal daripada yang dijadualkan iaitu pada 19 Oktober 2021. Dan seterusnya, kita kongsikan kepada anda pula berkenaan dengan satu lagi perkembangan terkini daripada Sabah, iaitu ini adalah kenyataan media yang amat berhormat Ketua Menteri Sabah berkenaan dengan pembukaan laluan. Jika sebelum ini kita melihat bahawa rentas negeri dibenarkan di seluruh negara kecuali Sabah yang
membenarkan rentas negeri hanya bermula pada 1 November 2021, manakala rentas daerah dibenarkan untuk dilakukan bermula hari ini 14 Oktober 2021. Terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum pembukaan rentas negeri bagi Sabah ini disebabkan oleh kadar vaksinasi yang masih lagi perlahan ketika ini di sana. Baik, seterusnya kita melihat kepada kenyataan media Ketua Polis Daerah Timur Laut. Apa cerita yang dikongsikan daripada kenyataan media ini, iaitu berkenaan dengan video tular dakwaan seorang lelaki dipukul oleh beberapa individu. Ini kenyataan yang ditulis bahawa pada 13 Oktober 2021 pada jam 9.55 pagi, terkesan 3 video masing-masing berdurasi 2 minit 50 saat dan 45 saat dimuatnai oleh pemilik akaun Twitter yang memaparkan dakwaan seorang lelaki telah dipukul oleh beberapa individu di tempat awam. Dan pastinya pihak Polis Diraja Malaysia PDRM, Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Timur Laut telah menerima satu laporan polis dan juga kajian serta penyiasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti apakah kandungan video itu sama ada benar ataupun tidak. Baik, seterusnya kita kongsikan kepada anda berkenaan dengan penularan gambar seorang artis yang berpakaian juru terbang TUDM. Ini adalah rintitan daripada isu seorang artis yang didakwa dan juga ditangkap memiliki dadah berbahaya. Dan semalam tular beberapa gambar yang menunjukkan artis berkenaan berpakaian juru terbang TUDM ditangkap memiliki dadah. Ini adalah satu dakwaan yang tidak berasas dan bahagian perhubungan awam TUDM Markas Tentera Udara telah pun mengeluarkan kenyataan bagi membidas kenyataan yang tidak benar berkenaan. Baik, seterusnya, dah boleh rentas apa yang perlu kita lakukan dan juga apa yang perlu kita ambil perhatian, antaranya skam pelancongan yang kini berleluasa ataupun penipuan ejen pelancongan, bahawa penipuan boleh menawarkan pakej percutian yang sangat murah dan menarik. Mangsa akan teruja dengan pakej yang ditawarkan dan pihak yang melakukan penipuan tersebut akan memberitahu mangsa untuk memindahkan wang segera bagi mengelakkan pakej habis dijual. Dan penipuan ini akan mengelak atau bersembunyi daripada dibohongi mangsa setelah transaksi selesai dibayar. Jadi anda perlu beri perhatian kepada infografi yang kami kongsikan kepada anda. Baik, pastikan saya berehat seketika. Kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. Kembali dalam Pastikan Sahih. Bekalan air akan mula disalur kepada penduduk Lembah Kelang yang terjejas pada jam 5 petang esok. Ketika ini, kerja selenggara aset utama sedang dipergiat dan dijangka siap pada 11 malam ini. Air Selangor dalam kenyataannya maklumkan kerja selenggara aset kritikal di loji rawatan air Sungai Selangor Fasa 1 telah dimulakan jam 9 pagi tadi. Sebaik siap, air akan disalur secara berperingkat dengan bekalan dijangka pulih sepenuhnya pada Sabtu ini. Bantuan melalui lori tangki dihantar ke premis kritikal seperti hospital, pusat dialisis, pusat pemberian vaksin PPV, pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 serta upacara pengebumian. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR bakal mengadakan mesyuarat khas berkaitan urusan Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Melaka ke-15 pada 18 Oktober ini di Melaka. Ini disahkan setiausahanya Datuk Ikramuddin Ishak menerusi satu kenyataan. Mesyuarat khas itu akan dipengerusikan pengerusi SPR Datuk Abdul Ghani Saleh bagi membincangkan beberapa tarikh penting PRN berkenaan. Ia termasuk tarikh rit pilihan raya, hari penamaan calon, hari pengundian daftar pemilih serta persiapan lain bagi melaksanakan pilihan raya tersebut. 4 Oktober lalu, 4 Adun Melaka mengumumkan hilang kepercayaan dan menarik sokongan terhadap kepimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mat Ali sekaligus membawa kepada pembubaran DUN dan memberi laluan kepada PRN diadakan. Baik, seterusnya. Malaysia menyatakan kebimbangan terhadap isu berkaitan kompleks Petronas di Khartoum, Sudan. Beberapa media melaporkan kerajaan peralihan Sudan berhasrat untuk merampas aset milik syarikat minyak Malaysia termasuk kompleks tersebut. Dalam kenyataan, Wisma Putra menggesa kerajaan negara itu untuk menghormati perjanjian penggalakan pelaburan dan pelindungan dua hala yang disepakati kedua-dua negara serta tidak mencemari premis diplomatik seperti yang diperuntukkan di bawah Konvensyen Vienna mengenai hubungan diplomatik 1961. Kementerian telah bekerjasama erat dengan Petronas termasuk melalui Kedutaan Malaysia di Khartoum untuk menjelaskannya dan menyelesaikan isu berkenaan sejak ia mula tercetus pada Disember 2020.
Sarawak memulakan pemberian dos ketiga dan dos penggalak COVID-19 kepada lebih 122,000 individu hari ini. Daripada jumlah itu, hampir 12,000 dos ketiga diberi kepada individu mempunyai simptom ketahanan badan yang lemah akibat penyakit atau rawatan perubatan. Dos penggalak pula disuntik kepada lebih 80,000 warga emas berusia lebih 60 tahun dan kira-kira 30,000 petugas barisan hadapan perubatan. Timbalan Pengarah Kesihatan Sarawak Dr. Rosmawati Arifin dalam kenyataan berkata, pemberian dos berkenaan tidak bermakna vaksin yang sudah diberi sebelum ini tidak memberi kesan perlindungan klinikal seperti yang dikehendaki. Sebaliknya, bertujuan memberi perlindungan tambahan atau merangsang sistem imun untuk melawan jangkitan COVID-19. Program Fellow Perdana memberi manfaat besar apabila ramai pesertanya berjaya dalam sektor awam, swasta mahupun politik. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, ia terbukti berhasil melahirkan pemimpin generasi baharu melalui pendedahan lapangan di mana ahli Jemaah Menteri bertindak sebagai mentor. Jemaah Menteri diminta terus memberi bimbingan kepada peserta berkaitan aspek pentadbiran kerajaan untuk mendedahkan anak muda memahami serta mempelajari bagaimana kementerian ditadbir. Mereka juga boleh memahami secara dekat bagaimana penglibatan mentor mereka atau menteri mereka di dalam politik. Saya percaya kita dari segi experience kita bukan saja bawa bantu mengajar mereka ataupun memberikan pendedahan bagaimana pentadbiran di pejabat, tetapi kita juga membawa mereka. Saya difahamkan dulu menteri-menteri yang lepas ada membawa fellow mereka pulang ke kawasan terlibat dengan politik dan sebagainya, membawa mereka ke parlimen untuk melihat sendiri perbahasan dan sebagainya. Jadi perkara-perkara inilah yang saya lihat mampu untuk memberikan pendedahan dan pembelajaran dan juga ilmu kepada fellow kita. 7 teras digariskan dalam Pelan Induk Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 2021-2025 ataupun OSHMP 25. Ia menjadi pemancu kepada pembentukan budaya kerja selamat dan sihat serta membantu meningkatkan indeks kesejahteraan rakyat Malaysia. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, pelan jangka sederhana itu dirangka dengan mengambil kira senario pekerjaan kini yang berubah susulan cabaran persekitaran global yang semakin kompetitif akibat pandemik COVID-19. Teras pertama, pemerkasaan KKP di sektor awam. Teras kedua, pengukuhan amalan peraturan kendiri di tempat kerja. Teras ketiga, penggalakan pendidikan dan penyelidikan KKP. Teras keempat pula, pemerkasaan kesihatan pekerjaan. Teras kelima, peningkatan pematuhan KKP di sektor perusahaan kecil dan sederhana PKS. Dan teras berikutnya, pemantapan KKP melalui teknologi. Dan teras terakhir, peningkatan KKP berkaitan jalan raya ataupun work related road safety, WRRS, sektor informal dan pekerjaan masa hadapan ataupun future jobs. Terkejut dan sebab itu yang dapat digambarkan oleh Hasmadi Munak, 46 tahun, apabila menerima panggilan telefon yang memaklumkan dipilih untuk menunaikan umrah pada tahun ini. Hasmadi adalah kumpulan pertama di negara ini yang dibenarkan mengerjakan umrah selepas pintu sempadan mula dibuka kemarin. Menceritakan mengenai detik itu, Hasmadi yang menetap di Melaka berkata beliau pada mulanya hanya mencuba nasib memberi namanya menerusi mesej di laman Facebook syarikat penganjur umrah berkenaan. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas pelepasan 11 jemaah umrah kumpulan pertama selian syarikat berkenaan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Bersyukur sangat-sangat sebab
Sebenarnya saya rasa semua orang pun ada niat untuk nak pergi tunaikan umrah. Tapi disebabkan pandemik, so benda ni kiranya bila kita dapat tahu benda ni boleh pergi, so dan peluang tu ada, so saya pun terpilih. So alhamdulillah, bersyukur sangat-sangat. Saya rasa betul-betul macam sebab semualah, sebab macam rasa dipanggil oleh Allah Subhanahu. Sebab yelah, saya biasanya saya memang target 2020 nak pergi lepas balik haji tu, tapi oleh kerana kes COVID ni tutup, and then saya bertahan je lah, rindu untuk di sana. Okay, jadi jemaah kita ni alhamdulillah telah berjaya melepasi 2 dos dan telah berjaya melepasi tarikh masa 14 hari. Okey, dan sebelum kita berangkat ni mereka dikendaki membuat swab test lah dalam masa 72 jam ataupun 3 hari. Jadi saya boleh kata alhamdulillah, mana yang terpilih ni ataupun mana yang telah berjaya saringan terakhir ni, so inilah yang mereka boleh pergilah. Kerajaan akan memberi penekanan utama untuk mengembangkan pertumbuhan Malaysia dalam bajet 2022 yang akan datang ketika negara bergerak ke arah pemulihan dan peralihan daripada pandemik COVID-19. Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS, pendigitalan dan agenda wanita akan terus diberi keutamaan dalam bajet 2022 yang bakal melengkapkan rancangan Malaysia ke-12 RMK12. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob hari ini mengumumkan program pengurusan dan ketahanan keuangan URUS kepada peminjam yang berada dalam kumpulan 50% terbawah ataupun B50 yang akan dilaksanakan oleh sektor perbankan dalam masa terdekat. Beliau berkata kemudahan yang ditawarkan ialah pengecualian faedah untuk 3 bulan, pengurangan bayaran ansuran untuk tempoh sehingga 24 bulan termasuk pengurangan kadar faedah. Katanya URUS merupakan program sokongan bantuan bayaran balik pinjaman yang komprehensif dan akan ditawarkan kepada pelanggan B50 yang terjejas yang turut merangkumi peminjam yang berada dalam kategori isi rumah B40 iaitu mereka yang berpendapatan kasar kurang daripada RM5,880 sebulan. Polis akan memanggil bekas Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pangkalan Batu Datuk Nur Izam Hassan Bakti dalam masa terdekat bagi merakam keterangan dan melengkapkan siasatan berhubung satu laporan mengenai kenderaan rasmi kerajaan negeri yang tidak dipulangkan. Ketua Polis Melaka Datuk Abdul Majid Muhammad Ali berkata, susulan daripada laporan oleh seorang kakitangan Pejabat Setiausaha Kerajaan SUK Negeri, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK, Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Negeri telah membuka siasatan di bawah Seksyen 403 Kanun Kesiasaan di atas kesalahan menyalahgunakan harta secara tidak jujur. Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur diberitahu bahawa bekas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menggunakan dana Yayasan Akal Budi untuk membayar bil kad kreditnya yang berjumlah lebih 1.3 juta ringgit yang digunakan untuk membeli belah di gedung mewah seperti Giorgio Armani, Louis Vuitton dan Hermes. Timbalan Pendakwa Raya Datuk Raja Rozela Raja Toran berkata, Ahmad Zahid dan isteri Datin Seri Hamidah Khamis membelanjakan lebih 1.3 juta itu untuk membeli belah dalam tempoh 2 tahun. Beliau berkata penggunaan kad kredit secara meluas bagi pembelian di gedung membeli belah mewah itu di seluruh dunia dan dalam negara boleh dilihat melalui penyata bulanan kad kredit. Perjuangan melawan penularan COVID-19 belum berakhir. Sebaliknya, Malaysia kini menuju ke arah fasa endemik atau di medan perang baharu dengan strategi baharu, kata Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah. Setelah lebih banyak kelonggaran diberikan dan rentas negeri dibenarkan, beliau menggesa agar orang ramai terus mematuhi prosedur operasi standard SOP dan garis panduan yang ditetapkan kerajaan serta mengamalkan norma baharu.
Ketiadaan sijil digital vaksinasi dalam aplikasi MySejahtera dalam kalangan masyarakat orang asli menyukarkan masyarakat itu terutama di kawasan pedalaman Kelantan, Perak dan Pahang untuk melakukan urusan harian. Senator Isa Abdul Hamid berkata, ini kerana kad vaksinasi fizikal sedia ada yang diberikan Kementerian Kesihatan KKM tidak diterima pakai di sesetengah premis perniagaan dan pejabat kerajaan. Dan seterusnya, syarat yang ditetapkan kepada individu ingin memasuki Sarawak ketika ini adalah bertujuan melindungi penduduk negeri itu daripada virus COVID-19. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan semalam maklumkan pihaknya mengambil maklum bahawa orang ramai berharap kelonggaran penuh dapat diberikan tanpa sebarang permohonan bagi kemasukan ke negeri itu. Bagaimanapun, kenyataan itu menyebut terdapat sebab-sebab tertentu mengapa Sarawak masih mengekalkan syarat seperti perlu menjalani saringan COVID-19 sebelum memasuki negeri tersebut. Pastikan saya berehat sekali lagi, kembali selepas ini. Fokus ketujuh adalah melonjakkan pembangunan Sabah dan Sarawak dan negeri-negeri kurang membangun. Seperti yang telah saya nyatakan sebelum ini, saya komited untuk menyelesaikan isu-isu berhubung tuntutan Sabah dan Sarawak berdasarkan Perjanjian Malaysia 1963 atau MA 63. Ini termasuklah keperluan infrastruktur asas, kawal selia gas dan elektrik, aspek pendigitalan dan keselamatan. Oleh itu, pembangunan negeri Sarawak dan Sabah dan Sarawak akan terus diberikan keutamaan pada RMK 12. Penyediaan infrastruktur asas akan diperluas dengan membina jambatan dan menaik taraf 1,400 km jalan berturak luar bandar serta menyiapkan pembinaan 1,150 km lebuh raya Pen Borneo. Kesemua nilai keluarga Malaysia adalah berpaksikan kepada keluhuran perlembagaan persekutuan seperti yang telah termaktub dalam rukun negara. Ibarat sepohon pokok, akar keluarga Malaysia bertunjangkan perlembagaan persekutuan dan rukun negara, manakala ranting menjulang kukuh nilai-nilai keluarga Malaysia yang kemudiannya membuahkan hasil seperti daun, bunga dan buah yang subur dan inayahnya memanfaatkan rakyat. Dan inilah metafora keluarga Malaysia. Baik, bertemu kembali dalam Pastikan Sahih Inklusif. Malam ini akan bersiaran secara langsung bersama dengan Yang Berhormat Menteri Kesihatan Tuan Khairy Jamaluddin berkenaan dengan topik rentas negeri, jangan bawa virus balik kampung. Satu topik penting apabila hari ini masuki hari keempat kebenaran rentas negeri telah diberikan oleh pihak kerajaan. Pada malam ini jam 8.40 malam di TV1 di saluran berita RTM dan menerusi RTM Klik yang anda boleh mak turun secara dalam talian di telefon pintar anda. Baik, seterusnya kami kongsikan kata-kata Ketua Pengarah kami iaitu Datuk Ruzain berkenaan dengan hargai masa, iaitu masa lebih berharga daripada wang. Anda boleh mencari lebih banyak wang tetapi anda tidak dapat mencari lebih banyak masa. Baik, dan seterusnya ini perkongsian daripada MC, luahkan pendapat berdasarkan fakta. Kebebasan bersuara bukan bermakna kebebasan untuk berbohong. Baik, seterusnya pengumuman pemenang 15 Oktober 2021 berkenaan dengan pertandingan melukis mural at Merdeka akan diumumkan pada 15 Oktober iaitu esok. Ini adalah program anjuran Jabatan Penerangan Malaysia, Kementerian Komunikasi dan Multimedia berkenaan dengan yang kita maklumkan iaitu pertandingan melukis mural at Merdeka. Dan seterusnya pertandingan bercerita kanak-kanak bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2021. Pengumuman pemenang juga pertandingan bercerita kanak-kanak juga pada esok 15 Oktober 2021.
Baik, seterusnya, ini dia konsep yang kami war-warkan kepada anda, iaitu konsep keluarga Malaysia. Terdapat 3 teras utama, iaitu keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran. Kita hayati 3 perkara ini untuk memantapkan semangat keluarga Malaysia. Baik, seterusnya webinar Prime Basic OKU+.my bersama dengan Tiada Sempadan. Ini adalah perkongsian penting bersama dengan Cik Faizul Ahmad Zuki dan juga Cikgu Yasir, Master Trainer My NIC. Dan seterusnya, lapor kandungan yang berunsur 3R. Apa itu 3R? Iaitu res, kaum, religion, agama dan royalty institusi diraja di media sosial, terus kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MC melalui talian yang kami paparkan kepada anda. Baik, Hebhan tadi mengakhiri pastikan sahih hari ini terus berada dalam keadaan selamat dan pastikan sebelum pulang ke kampung anda perlu melakukan ujian kediri dan jika anda bergejala tangguhkan perjalanan untuk bertemu keluarga anda. Sayangi keluarga kita dan kita adalah keluarga Malaysia. Assalamualaikum dan jaga diri.